Yang mana bila dia pandang betul-betul dekat depan dia, ada sepasang kaki yang berdiri betul-betul depan muka dia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya. Dan selamat datang saya nak ucapkan kepada anda semua yang baru je sampai ke channel ni. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, saya akan kongsikan dengan anda beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada saya dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Suka saya ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang bakal diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini hanyalah satu hiburan semata-mata. Jadi, tanpa membuang masa lagi, get your coffee, jom aku stone. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Nazirul. Dan Nazirul ni pula bagi tahu dekat dalam email, dia bekerja sebagai pengawal keselamatan yang menjaga sebuah taman perumahan yang terletak di Sepang, Selangor. Dan dia ingin berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia bertugas pada waktu malam. Kisah dia berbunyi begini. Okey, pada malam yang dimaksudkan, Nazirul ni bagi tahu badan dia sebenarnya tak berapa sihat. Dedor, panas-panas sikit macam nak demam, pening kepala, tapi disebabkan kekurangan staf, dia terpaksa juga bertugas pada malam tu. Kalau ikutkan schedule, malam yang dimaksudkan ni ada 2 orang yang bertugas. Yang mana Nazirul ni dengan seorang lagi kawan dia lah. Kawan dia ni pula yang akan pergi meronda apa semua. Lepas tu gile-gile, seorang lagi akan duduk dekat post guard macam tu. Tapi disebabkan kawan dia ni jenis yang memahami tau. Jadi kawan dia cakap, Rol, kau duduk je dekat post guard, biar aku yang pergi meronda. Nazirul ni pula cakap, tak boleh lah macam tu. Takkan kau nak meronda sampai pagi kan? Tak best lah pula, aku pula rasa tak sedap duduk je dekat sini. Tak apa, sepatutnya engkau cuti sakit kan, macam MC lah. Tapi tak ada orang nak ganti. Dan kau pula memikirkan aku yang bertugas seorang ni. Engkau kerja juga malam ni, sedangkan kau tak sihat. Jadi sekarang ni kau tolong aku tolong kau. Kita kan kawan, dia cakap macam tu. Nazirul dia rasa macam, okey lah, boleh lah kan. Kawan dia dah cakap macam tu. Okey, kawan dia ni pun keluar lah pergi meronda. Lepas tu patah balik, duduk dekat post guard. Selang beberapa jam, kawan dia keluar lagi. Yang si Nazirul ni pula duduk dekat post guard ni, tengok kalau ada orang luar yang nak masuk ke kan. Dia kena buka auto gate ni. Selepas pukul 12, dia kena buat pemeriksaan yang lebih teliti. Dia kena ambil nombor plate orang tu, dia kena tanya unit nombor berapa, apa tujuannya. Dia kena tanya macam tu tau. Okey, yang mana ada kad resident senang lah. Lalu just touch kad dan terus masuk je, sebab kita tahu dia penduduk dalam tu. Kejadian seram ini berlaku dalam pukul 2 lebih pagi macam tu. Yang mana pada waktu tu, kawan si Nazirul ni, dia baru balik daripada meronda. Dan kemudian dia cakap dia nak keluar untuk membeli air dengan roti sikit lah sebab lapar. Nazirul pula dikirim Panadol, roti, lepas tu ada air kan, dikirim dekat kawan ni. Kawan ni pun keluarlah menaiki motosikal. Selang beberapa minit macam tu, dalam 10 mungkin 20 minit, dia duduk dekat post guard tengah menulis lah dekat buku note dia ni. Tengah tulis kan, berapa biji kereta yang masuk, apa semua. Tiba-tiba dia ternampak, dia terperasan waktu dia menulis ni,
ada beberapa ekor anjing tau yang berjalan lalu dekat postguard ni. Memang kawasan taman perumahan mana-mana pun mesti ada anjing-anjing liau yang jalan-jalan kat luar ni kan. Okey, bila anjing ni lalu dekat postguard ni, kebiasaannya anjing ni akan buat tak tahu je. Dia lalu keluar, kejap dia masuk macam tu. Tapi malam tu, ketiga-tiga ekor anjing ni pandang ke arah postguard ni. Seolah dia sedang pandang ke arah Nazirul lah. Jadi Nazirul ni tengah menulis, tu yang dia terperasan tu, kenapa anjing ni macam tiga-tiga tengok ke arah dia? Dia pun tengok. Bila dia tengok, selang beberapa waktu anjing tu menggonggong ke arah Nazirul ni. Menyebabkan Nazirul ni macam mula dia macam nak halau lah. Su. Anjing ni tak pergi mana-mana lah, dia stay kat situ. Nazirul pun bangun, dia nampak dekat tepi meja dia ada satu macam kayu rotan yang tebal tau. Nazirul ambil, keluar daripada pondok guard ni, dia macam nak halau lah. Dia bukan nak pukul, dia just nak halau kan. Dan kemudian anjing tu bertiga-tiga lari bertempliaran tau. Seekor ke sana, seekor ke sana, macam tu lah. Jadi bila anjing ni dah pergi, Nazirul pun pusing lah balik nak berjalan menuju ke arah postguard dia ni. Part ni lah kejadian seram ni berlaku. Yang mana waktu di tengah berjalan nak pergi ke arah postguard, langkah dia terhenti. Sebab dia nampak di tingkap bahagian belakang. Okey, dia ada dua tingkap kan. Satu depan, tingkap depan, yang mana kalau Nazirul duduk, tingkap tu di sebelah dia lah. Sebelah dia tingkap ni terbuka. Sebab dia nak tengok siapa yang masuk apa semua. Belakang dia ni pula, di sebelah kiri dia ada satu tingkap yang ada dua bilah. Yang mana tingkap ni dia tinted tau, gelap. Di sebalik cermin tingkap belakang ni, Nazirul nampak seolah-olah macam ada sesuatu yang berdiri dekat situ. Mula-mula Nazirul ni tak fikirlah benda tu benda-benda halus kan. Dia cuma ingat mungkin ada sesuatu ataupun ada orang lah yang nak lalu belakang pondok guard ni. Dia nak masuk senyap-senyap tanpa melalui guard. Jadi Nazirul ni pun berjalan semula. Waktu dia nak pergi ke arah pondok guard ni, dia nampak ada satu meja lipat betul-betul dekat sebelah post guard ni. Jadi dia pun nampak atas meja ni ada satu, orang kata apa, lampu suluh tau. Dia ambil lampu suluh ni dan kemudian dia suluh ke arah tingkap yang dia nampak susuk tubuh ni tadi. Tapi alangkah terkejutnya bila dia nampak susuk tubuh ni berdiri membelakangkan cermin ni. Tapi rapat dengan tingkap ni. Rambutnya panjang dan kemudian baju dia berwarna putih. Nampak macam usuk masai macam tu lah. Dia punya baju, bukan baju yang cantik, bukan lah. Kain putih tu macam ada kotor-kotor macam tu. Figure tu sangat menyeramkan lah bagi Encik Nazirul ni. Bila Nazirul ni suluh je, dia nampak je kelibat tu, tangan dia automatik menggigil lah. Dia pun tengah tak sihat kan. Dia menggigil, serentak dengan tu kawan dia pun sampai balik daripada keluar lah. Bila kawan dia sampai, parking je, kawan dia terus pandang ke arah Nazirul ni. Yang mana kata, Rul, asal? Kenapa? Dia cakap macam tu. Yang Nazirul pun pandang kawan dia, tapi lampu suluh tu masih suluh dekat bahagian tingkap ni lah. Bila dia pandang je ke arah kawan dia pandang balik ke tingkap ni, benda tu dah tak ada. Benda tu dah gaib lah. Dia dah tak nampak lagi. Dan dia berjalan terus ke arah belakang pondok guard ni, dia suluh. Tapi memang tak ada sesiapa pun di belakang pondok guard ni. Selepas daripada tu, dia ceritalah dekat kawan dia apa yang dia nampak apa semua kan. Kawan dia just cakap, perasaan kot, kita kan jaga malam, kau pun tak sihat. Dia cakap macam tu. Nazirun pun fikirlah, ada betul juga, sebab badan dia tak sihat kan. Mungkin sebabkan tu dia macam berhalusinasi ke, ataupun dia tersalah nampak ke, perasaan dia je ke. Tapi memang jelas waktu dia nampak tu bukan macam sama-sama macam orang tak. Dia memang nampak waktu dia suluh tu, jelas benda tu berambut panjang dan kemudian berbaju putih, berdiri betul-betul dekat dengan pondok guard. Adakah benda tu memang dah ada sewaktu dia duduk dekat dalam tu lagi ke? Dia tak tahulah. Kalau dia fikirkan benda tu, memang dia kata seram lah. Anjing tu macam menggonggong, adakah menggonggong ke arah dia ataupun menggonggong ke arah makhluk ni tadi?
Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nazirul. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Kisah ini diceritakan oleh pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Boy. Yang mana Boy ni, dia bagi tahu dalam email, dia nak berkongsi dengan kita semua tahu satu pengalaman seram yang pernah terjadi kepada diri dia sewaktu dia berada di rumah dia sendiri. Kisah dia berbunyi begini. Boy ni, dia bekerja dekat sebuah kilang yang tak jauh daripada rumah dia. Pada malam tu, dia ni balik agak lewat malam tau. Sebab dia buat overtime lah dekat kilang kan. Dia balik sampai je dekat rumah lebih kurang dalam pukul 11 lebih macam tu. Bila dia sampai je rumah, dia tengok rumah dia dah gelap lah. Yang hanya buka lampu luar je. Bila dia masuk, rumah dia ni rumah setingkat tau. Tak ada tingkat 2 ke tak ada. Setingkat je. Jadi bila dia masuk, dia tengok rumah dia gelap. Pintu bilik utama dia ataupun bilik dia dah tertutup. Dia kata mungkin anak dan isteri dia sedang tidur dekat dalam. Dia tak nak ganggu isteri dia. Dia just terus pergi mandi dekat bilik air. Dan kemudian dia keluar. Dengan bertuala ni, dia kata dia terus pergi ke arah dapur. Buka api gas. Masak Maggi segera. Mi segera. Maggi segera. Mi segera tak? Masaklah mi segera untuk dia makan sekejap lagi. Sebab perut dia lapar time tu. Dia pun masak mi ni. Kemudian dia pun duduk dekat meja dia. Makan. Selesai je makan, dia pun masuk ke dalam bilik. Dia tengok isteri dia sedang tidur. Betul-betul sebelah anak dia tahu. Anak dia tidur lah. Dia pun pergi ke arah almari ni. Buka perlahan-lahan. Pakai baju, pakai seluar. Dan pun dia keluar balik. Dia keluar, dia pun buka lah TV. Buka TV, dia buka Netflix. Layanlah movie malam tu. Sebab keesokan harinya dia masuk, shift dia pukul 12 tengah hari. Tu yang dia boleh lah tengok movie lagi. Kalau masuk pagi, dia kata memang dia akan tidur terus lah kan. Okay. Sedang dia melayan movie apa semua. Hampir separuh movie dia kata boring movie ni. Dia tak tahu nak buat apa. Dia pun tutup TV. Dan kemudian dia cocok charger dekat telefon dia. Dia pun layanlah telefon sambil dia baring dekat sofa ruang tamu dia ni. Kepala dia ni, okay, menghala ke arah pintu lah. Pintu keluar. Okay, pintu keluar. Dan kemudian kalau dia dialihkan telefon dia, dia kata dia nampak lah dapur. Dia nampak pintu-pintu bilik dia. Dia cakap macam tu. Sedang dia melayan telefon dia ni, lebih-lebih kurang, tiba-tiba pintu bilik dia ni seolah-olah macam dibuka. Macam dia dengar bunyi tombol dipusingkan tau. Macam tu. Dia pun pandang. Tak ada apa pun. Apalah. Pun layan balik telefon. Pintu bilik dia ni dibuka. Dia tak cakap lah ada bunyi tu, tak ada. Tu saya tambah pintu terbuka. Bila dia nampak je pintu terbuka, dia pun turunkan telefon dia. Dia tengok mungkin isteri dia. Kan isteri dia bangun tengah-tengah malam ke, dia pun tengok. Tapi tak ada sesiapa pun yang keluar. Dia kata, Yang pintu tu tertutup. Tertutup rapat. Dia bukan tertutup sampai habis lah. Dia tutup rapat je. Jadi Nazirul ni macam bini aku ni bangun ke apa? Dia pun bangun pergi ke arah pintu bilik dia. Dia tolak sikit pintu. Dia tengok isteri dia tengah baring dalam posisi yang sama waktu dia masuk dalam bilik ni tadi. Sebab dia kata, dia nak keluar tak jadi kot. Dia tidur balik kot. Dia just fikir positif lah. Sebab kalau dia fikir yang negatif, memang dia takut lah kan. Okay, dia pun baring balik. Layan balik telefon. Selang beberapa waktu pula, dia tak perasan. Bila pintu bilik ni terbuka sikit ke, dia tak perasan. Yang dia perasan hanya ada satu kepala yang sedang tengok ke arah luar bilik tau. Menyebabkan bila dia nampak, dia terus macam, isteri aku kot. Sebab dia kata dia nampak rambut je. Nampak rambut, lepas tu ada muka separuh, paras hidung. Dia pun turunkan telefon dia. Part ni yang dia kata dia terkejut. Dan dia pasti itu bukan isteri dia. Sebab dia nampak susuk kepala ni tadi, wajah dia seakan-akan putih melepak tau. Dan kemudian hanya nampak bahagian hidung
Dan kemudian matanya yang kedua-duanya seakan-akan lopong, tak ada biji mata. Part ni dia cakap darah dia berderau lah kan bila nampak. Astaghfirullahaladzim, dia cakap macam tu. Kepala tu masuk dalam bilik balik semula. Bam! Pintu bilik seakan-akan dihempas tutup. Menyebabkan waktu dia nampak tu, dia istighfar kan. Dia bangun, dia letak telefon dia dekat tepi. Dia nak buka pintu bilik lah, nak tengok ada lagi tak benda tu dalam bilik. Tapi waktu dia pergi ke arah pintu dia terbuka sekali lagi. Isteri dia keluar. Yang mana bila isteri dia keluar, isteri dia tanya lah, abang bila balik? Daripada tadi lagi, abang duduk kat depan ni lah. Oh, abang lain kali nak tutup pintu pelan-pelan lah bang. Janganlah macam tu kan, kalau anak tersedam macam mana? Abang tak buka pintu, dia cakap macam tu. Habis tu siapa yang hempas pintu ni lah, dia kata kan. Mesti abang ambil barang tadi. Abang memang tak pandai tutup pintu pelan-pelan kan. Awak dah tahu saya tengah tidur, anak tengah tidur. Abang janganlah buat macam tu. Kalau anak terbangun macam mana? Macam tu. Nanti kan saya yang susah nak tidur lepas tu. Okey lah. Abang minta maaf. Betul-betul tadi abang yang buka. Dia cakap macam tu sebab dia tak nak isteri dia takut. Dia tak nak isteri dia takut lah apa yang ada dalam bilik kan. Jadi si boy ni pun, dia pun masuklah dalam bilik selepas tu, tutup pintu dan kemudian dia masuk dalam bilik air. Dalam bilik dia ambil air wudu, apa semua selesai, dia pun keluar, dia baca doa sebelum tidur. Dan isteri dia nampak tau apa yang suami dia tengah buat kan. Nampakkan isteri tanyalah, bang okey tak? Okey. Tak ada apa. Awak tidur balik tu kan. Lepas tu anak dia macam tersedar. Anak sedar macam nak nangis kan. Isteri dia pun baringlah balik pupuk anak dia. Si boy ni pula, dia pun baring, cuba lelakkan mata, tapi lama jugalah sebab dia kata dia nampak benda tu jelas kan. Seolah-olah macam ada sesuatu benda asing dalam bilik dia. Tapi bila dia masuk tu tak ada pula nampak apa-apa. Dan itulah pengalaman seram yang berlaku hanya satu malam je kepada boy ni. Dia tak tahu puncanya daripada mana. Dia sebelum tu dia tak pernah pun diganggu ke apa. Dia tahu setiap rumah kan, setiap rumah, dalam rumah kita pun memang ada. Cuma benda tu mungkin tak mengganggu kan. Kita ada cara kita masuk rumah, bagi salam, baca bismillah supaya benda luar tak ikut. Tapi mesti punya ada kelalaian, benda tu mesti boleh masuk. Cuma kebiasaan benda tu tak mengganggu lah. Mungkin dia menyinggah je macam tu. Tapi malam tu tak tahu kenapa Nazirul kata dia dah mandi. Dia bukannya tak mandi terus masuk dalam rumah, tak. Dia dah siap mandi, dah makan. Lepas tu dah tengok movie, lebih kurang separuh cerita. Kira lama jugalah kan selepas dia balik daripada kerja tu. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Boy. Untuk kisah seram kita yang ketiga ni pula, dia agak sedikit berlainan sebab dia bukan berlaku di negara kita. Kisah ini datang daripada pengirim kita yang bernama Rina. Dan Rina ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami sewaktu dia baru saja berpindah masuk ke satu rumah yang baru. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Rina bagi tahu dia ni tinggal di satu kawasan dekat South Wales tau. South Wales ni satu daerah dekat negara Australia. Dan pada mulanya dia pergi kat sana ni untuk tujuan bekerja lah kan. Macam biasalah orang kita pergi sana adalah bekerja ataupun belajar. Dia bekerja lebih kurang 2 tahun macam tu. Dia jumpalah pilihan hati dia dan kemudian dia berumah tangga, kahwin dekat sana. Sekarang dia menetap kat sana lebih daripada 5 tahun lah. Ini apa yang Rina tulis gambaran pada dia dulu. Okey, pada mulanya dia duduk dekat sebuah rumah. Yang mana rumah ni okey je, tak ada apa-apa pun yang berlaku. Dan selang beberapa tahun, suami dia punya ekonomi semakin membaik lah. Dia naikkan pangkat dan sebagainya. Suami dia macam bagi tahu Rina ni, dia nak berpindah ke satu rumah yang lebih besar sikit lah daripada rumah yang dia duduk sekarang. Rina ni sangatlah gembira kan, sebab suami dia dah ekonomi dah makin membaik apa semua, anak-anak pun dah makin ramai. So dia pun okey lah berpindah ke satu rumah yang baru. Rumah ni 2 tingkat tau. 2 tingkat, yang mana dia rumah sebiji tapi dia daerah dekat kawasan dia ni rumahnya agak jauh-jauh sikit. Ada laman lah. Okey, dia berpindah masuk rumah ni okey je dan kemudian dia orang buat doa selamat kan, baca doa sikit. Tapi dia je dia dengan anak-anak semua kan. Okey, selesai je semua tu, dia pun duduklah lebih kurang sebulan lebih macam tu.
Dipendekkan cerita, pernah berlaku satu pengalaman yang mana pada waktu tu, kisah ni berlaku satu malam je yang mana dia baru lepas mandi pada waktu tu. Dia keluar daripada bilik air dan kemudian dia jalan menuju ke arah bilik dia yang berada di tingkat atas ni. Okay, berjalan dan kemudian pada waktu tu suami dia tengah baring atas katil lah, anak-anak dia dah duduk dalam bilik. Okay. Dia pun pergi dekat arah meja sikat ni, pakai baju apa semua dan kemudian dia sikat rambut. Sikat rambut. Okey. Waktu untuk tidur. Okey, dia pun pergi ke arah tingkap dan kemudian nak tutup lah dia punya kertin apa semua kan, ataupun langsir kan, nak tutup langsir. Waktu dia nak tutup langsir ni, dia kata dia perasan dekat kawasan luar rumah dia, memang kawasan ni gelap lah, tapi dia nampak seolah-olah macam ada satu susuk tubuh lelaki. Dia kata lelaki, tak nampak muka, muka memang tak nampak jelas, tapi nampak jelas susuk tubuh lelaki. Menyebabkan si Rina ni, dia terus bagi tahu suami dia kan. Dia tulis dalam bahasa Inggeris, saya translate lah Bang, sini sekejap. Okey, si suami ni pun bangun. Ya, kenapa? Dia kata kan, abang nampak tak dekat luar? Dia kata macam tu. Siapa tu? Dia kata macam tu. Si suami ni pun pandanglah keluar. Tak tahulah abang, siapa tu? Entah. Dan tahu orang jahat tak bang? Dia cakap macam tu. Suami dia terus cakap lah, dah, tutup langsir dan kemudian dia suruh Rina ni duduk atas katil, kunci pintu bilik, yang mana suami dia nak turun sekejap lah, check lah setiap pintu yang kat bawah ni, tingkap apa semua dah berkunci. Okey, dia pun turun ke bawah, dia tak tahulah apa yang berlaku dekat bawah, tapi suami dia check semua tu dan kemudian suami dia naik atas balik, masuk ke dalam, ketuk pintu. Rina dia pun tanya, siapa? Abang macam tu. Okey, dia pun buka pintu dan kemudian dia tutup pintu, kunci. Dia baring atas katil dan kemudian dia cakap dengan suami dia, bang, ada nampak apa-apa ke dekat bawah tadi? Tak adalah, abang cek tingkap dengan pintu je, pastikan semua dah berkunci. Tapi waktu abang kunci pintu tadi, abang buka lampu luar dulu, buka pintu, tengok dekat luar, tak nampak pula susuk tubuh tu. Cakap macam tu. Orang kot bang, dia kata tu. Itulah, kalau orang pun kenapa dia pandang ke arah rumah kita? Suami dia cakap macam tu kan. Mungkin orang ni ada niat jahat, dia cakap macam tu. Okey, tak apalah. Dia pun kembali tidur. Waktu dia tidur, dia tersedar. Si Rina ni tersedar dan dia seakan-akan macam sleep paralysis tau. Macam ditindih. Tapi mata dia boleh terbuka. Ini apa yang dia tulis dalam email Bila dia buka mata, dia kata tangan dia tak boleh bergerak. Tangan tak boleh bergerak. Kenapa tangan tak boleh gerak? Kaki tak boleh bergerak. Dan kemudian dia terkejut. Berdiri betul-betul di hadapan dia, ada satu susuk tubuh yang seakan-akan botak. Satu badan dia ni seolah-olah macam berwarna hitam, berdiri pandang ke arah Rina ni yang sedang tidur. Waktu ni Rina cakap dia tak boleh bergerak. Dia nak menjerit pun tak boleh. Kemudian dia cuba bergerak, tak boleh. Nak kejut suami dia tak boleh, apa tak boleh. Dan kemudian dia pejam mata, dia baca dalam hati apa yang dia tahu. Dia pejam. Dia buka balik mata, dia tengok susuk tubuh tu dah tak berada dekat depan dia, malah berada di sebelah suami dia yang sedang tidur. Dia berdiri betul-betul sebelah suami dia. Suami dia tengah tidur lah, menghala ke sana, macam mengiring ke sebelah kiri kan. Benda tu pandang ke arah suami dia, pandang je. Dan kemudian dia kata dia cuba gerak, tak boleh. Sampaikan dia cakap dalam hati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda tu boleh keluar daripada mulut dia, Allahu Akbar. Tangan dia boleh bergerak. Dan kemudian benda tu hilang daripada pandangan dia. Disebabkan Allahu Akbar tu mungkin kuat, suami dia tersedar, bangun dan kemudian pandang ke arah dia. Dia kata kenapa? Dia pun peluk suami dia kan. Dia kata dia takut. Dia takut tinggal dia nampak ada susuk tubuh dekat sini dia bagi tahu. Dan suami dia just bagi tahu je lah, tak apa. Dapat abang cek dia tu kan. Suami dia pun bangun dan kemudian pergi ke arah pintu kunci. Pintu bilik ni kunci. Dia buka pintu, dia keluar. Suami dia keluar ni sebenarnya nak pergi cek anak-anak dia. Dia keluar, pergi ke bilik anak dia, tengok satu demi satu, turun ke bawah, tapi memang tak ada apa-apa. Okay, settle je benda tu. Suami dia pun naik atas balik, dah cek kat bahagian bawah, naik atas. Waktu dia berjalan nak pergi ke arah bilik ni, suami dia dengar. Ni suami dia kena, yang mana suami dia dengar ada sesuatu yang sedang berlari macam deng dekat bawah.
Tapi suami dia just indahkan je masuk ke dalam bilik dan kemudian dia kunci pintu. Dia cakap dengan isteri dia, tak ada apa. Dia kata, bang, tadi saya dengar ada suara orang berlari. Dia cakap macam tu. Rina ni bagi tahu suami dia. Tapi suami dia kata, ya ke? Tak ada pun. Abang tak dengar apa pun. Awak mimpi kot. Tadi kan ada ternampak lelaki kat luar apa semua kan. Tak ada apa. Dan malam tu Rina tak boleh tidur. Bila masuk je waktu subuh, Rina cakap dia memang dah tak dengar apa-apa. Tak ada penampakan lah. Penampakan yang dia nampak hanya dekat luar tadi. Dan kemudian dalam bilik dia. Itu je. Dan kemudian ada bunyi-bunyi macam orang berlari waktu suami dia turun ke bawah. Tapi rupanya masa bunyi berlari tu, suami dia dah ada kat atas lah menuju ke bilik. Suami dia ni kan, sebab Rina cakap lepas dia bunyi tapak kaki tu, suami dia timbul daripada pintu bilik dia kan. Takkan suami dia dekat bawah cepat sangat naik atas, dia kata. Mungkin suami dia, apalah, suami dia ada dekat atas kan. Itulah pengalaman seram misteri yang dia pernah alami. Memang tak ada gangguan dia dicekik ke. Benda tu tak ganggu dia dalam bentuk yang orang kata apa, menyeramkan macam Kak Ponti ke apa. Tak ada, tak. Dia kata satu susuk tubuh seolah-olah lelaki. Dan lelaki ni seolah-olah macam bayang-bayang tau. Hitam daripada atas kepala sampai bawah, sampai ke kaki, dia hanya nampak hitam saja. Mata pun tak nampak, apa pun tak nampak. Berdiri betul-betul depan dia. Dan kemudian bila dia pejam mata, dia buka balik, benda tu berdiri pula, seolah-olah kepala pandang ke arah suami dia yang sedang tidur. Itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni daripada Australia, iaitu Rina. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Nordin. Tapi kisah ni bukanlah berlaku directly kepada dia. Kisah ni berlaku kepada rakan dia. Ni kira kawan dia punya cerita lah. Dia kongsikan dengan kita semua. Kawan ini bernama Andrew. Dia tinggal, kisah ni bukan berlaku dekat negara kita juga. Dia berlaku di sebuah kawasan iaitu West Virginia, dekat Amerika Syarikat. Yang mana Andrew ni, dia tinggal satu kawasan dengan si Nordin lah, dekat Ohio ni. Dia kerja di satu syarikat, orang kata apa, membuat software, sama dengan Nordin ni. Yang mana Andrew ni, rumah mak ayah dia dekat West Virginia. Dan mak ayah dia dah lama tak ada lah. Jadi rumah ni terbiar kosong. Dan sekali-sekali Andrew ni akan balik tau ke West Virginia, menginap kat sana. Mungkin 1 malam, 2 malam untuk ni lah, kemar-kemar rumah tu. Sebab rumah tu memang rumah mak ayah dia kan. Dia tak jual lagi tau rumah tu. Pernah berlaku lah, dipendekkan cerita, pernah berlaku satu pengalaman seram kepada Andrew ni. Yang mana pada waktu tu dia menginap dekat rumah mak ayah dia ni. Dia duduk dekat rumah tu, je, current semua ada lah. Dia makan, minum apa semua. Pernah satu malam, waktu tu dia sedang tidur dekat ruang tamu. Dia tengah tengok TV. Dan waktu dia tengah tengok TV, dia tertidur. Sama lah macam kita lah kadang-kadang kan. Tengok TV dekat sofa, tertidur dekat kerusi yang selalu ayah dia duduk. Waktu dia tertidur ni, tiba-tiba dia tersedar sebab dia dengar ada suara asing tau. Yang mana ada suara orang berjalan dekat dalam rumah dia. Menyebabkan si Andrew ni bangun dan kemudian tengok ke arah dapur. Straightly akan pandang dapur tau. Tak ada apa-apa pun. Dia pun pergi ke bahagian dapur, buka lampu, tengok bahagian dapur memang tak ada orang. Dan kemudian dia berjalan balik nak menuju ke ruang tamu ni. Dia nak tutup TV dan kemudian dia nak naik atas untuk tidur dekat dalam bilik. Waktu dia nak tutup TV, dia dengar lagi bunyi tapak kaki. Tapi kali ni tapak kaki tu berada di tingkat atas pula. Menyebabkan dia tutup TV, dia berjalan dan kemudian dia cakap lah macam, Hello. Mungkin dia tak tulis ni saya lah contoh. Hello, ada orang ke? Siapa tu? Dia pun naik atas dan kemudian dia tengok dekat bahagian atas pun memang gelap, tak ada orang. Waktu dia nak pergi ke arah bilik, sekali lagi dia terdengar ada suara tapak kaki. Tapi kali ni di bahagian loteng atas. Kan rumah Mak Salih kan selalu ada ruang atas untuk simpan barang-barang kan. Dia terdengar macam ada suara daripada atas. Menyebabkan dia kata, bunyi apa tu? Tikus ke? Tak mungkin tikus. Kalau tikus, langkah dia macam kecil kan. Ini macam macam benda yang berat sedang berjalan dekat atas. Menyebabkan Andrew ni
Dia pergi ke satu ruangan yang mana ruangan tu ada tangga. Okey, tangga kecil lah untuk dia tarik, orang kata tali untuk naik ke bahagian atas ni. Dan kemudian bila dia tarik tangga. Tangga lipat tau. Tarik tangga lipat untuk naik ke bahagian atas. Bila dia naik ke bahagian atas ni gelap. So dia ambil lah satu lampu suluh untuk dia suluh lah dekat bahagian atas. Ada sesiapa ke, sebab rumah tu kosong tau. Takut juga kalau ada orang curi-curi tinggal dalam rumah tu. Okay, Andrew ni pun naiklah ke bahagian atas. Bahagian atas dia pun suluh. Dia suluh sekeliling dia. Memang gelap. Yang hanya ada kotak-kotak, barang-barang yang tak pakai kan letak kat atas. Dia pun suluh. Sekali lagi sampai dia suluh, dia pandang kat depan dia. Part ni saya rasa seram lah. Yang mana bila dia pandang betul-betul dekat depan dia, ada sepasang kaki yang berdiri betul-betul depan muka dia. Dia nampak sepasang kaki tu, dan kemudian menyebabkan dia terkejut dan kemudian dia jatuh ke bahagian bawah. Jatuh ke bawah secara terlentang, dan kemudian dia pandang ke atas. Dia kata dia nampak ada satu susuk tubuh perempuan yang berpakaian seakan macam baju dress lama yang koyak-koyak tau. Rambutnya menghurai ke bawah dan kemudian pandang ke arah dia yang sedang terbaring di bahagian bawahan. Dan kemudian dia pun tak ingat apa-apa. Mungkin dia jatuh tu kemudian dia pengsan kot. Tapi sebelum dia pengsan tu, dia kata dia nampak benda tu ada dekat atas. Dia tersedar balik pagi. Yang bila pagi dia bangun, dia ingat benda tu mimpi. Tapi bila dia tengok, tangga tu masih lagi dekat bawah, maknanya dah bukaan, maknanya betul apa yang dia alami tu. Dia pun lipat balik dan kemudian dia tutup. Dia pun, inilah kisah dia pun habis dekat situ je. Tak adalah gangguan-gangguan seterusnya, tak ada. Tapi sejak daripada pengalaman seram Andrew ni kena, dia jarang lah balik dekat rumah mak ayah ni. Yelah rumah yang besar kan, lepas tu jarang orang duduk. Memang benda-benda tu boleh tumpang duduk lah. Kalau kita kat sini pun sama je, betul tak? Dan Nordin ni juga pernah kongsi dengan kita semua satu pengalaman seram yang dia pernah alami. Sewaktu dia menginap di sebuah hotel yang terletak dekat Amerika juga. Yang mana pada waktu tu dia nak menghadiri satu majlis perkahwinan kawan dia yang bernama Ben. Nanti video dia yang tu saya akan letakkan di sini, di hujung video nanti. Korang tekan nanti video tu korang tengok. Jadi itulah pengalaman seram yang dikongsikan oleh pengirim kita ni, iaitu Nordin. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton-penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang sudi menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Ini salah satu cara anda tunjukkan support anda kepada saya. Dan yang mana yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda boleh bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang menarik saya akan kongsikan dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Thanks for watching. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.